Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa zahaba humumina wa shifaa'an li amradina wa asqamina wa syafi'an lana yawmal qiyamah innaka antas sami'ul alim. Allahumma ij'alna mimman shama wa qama ramadana imanan wa ihtisaba waj'alna mimman ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'azabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa sayil asqam wa qurna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma irfa' 'anna al bala' wal waba' wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada malam ini bersama-sama dengan juzuk yang ke-17. Alhamdulillah, kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada separuh bulan Ramadan al-Mubarak. Maknanya kita sikit sebanyak sudah mendapat kemenangan, sudah mendapat kejayaan. Kalau betul-betul kita bersiam atau berqiyam imanan wa ihtisaba, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kita bersama-sama dengan beri pahala yang banyak, limpah ruah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, insya-Allah. Malam ni kita akan dengar juzuk yang ke-17 daripada imam akan membaca dalam tarawihnya, atau kita membaca sendiri untuk kita mendapat pahala gandaannya, dan juga untuk kita tadabbur, insya-Allah taala. Ayat juzuk yang 17 ni mula dengan suratul Anbiya, surah nabi-nabi, surah para nabi. Munasabah nama surah, maka dalam surah ni disebut beberapa orang nabi. Sebelum kita nak pergi kepada nabi-nabi, mari kita tengok ayat pertama, bagaimana Allah Ta'ala dia beri jaga beri peringatan kepada manusia semuanya, sama ada kita orang-orang beriman kepada Allah atau orang-orang tidak beriman. Kalau dia sedar khabar malaikat katanya di sana ada hari hisab atau hari perkiraan amalan manusia, iaitu pada hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala mula surah Al-Anbiya dengan ayat iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Maksud dianya telah hampir datangnya kepada manusia hari perhitungan amalnya, sedangkan mereka dalam kelalaian, tidak herau, tidak peduli persediaan baginya. Ini Allah sifatkan hamba-hamba dia daripada manusia. Jadi Allah Ta'ala dia kata dekat dah hari akhirat, hari kiamat dekat dah untuk dihisabkan amalan-amalan manusia. Amalan yang kita kerja di atas dunia ini sama ada baik, alhamdulillah. Kalau baik soleh, atau amalan tidak baik jahat, maka semuanya akan dikira hisab. Tak lepas daripada hisab walau sikit pun, walau sebesar zarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa-siapa dia tu beramal, sama ada baik atau jahat, sebesar zarrah,
sebesar debu, kecil atom, maka dia akan melihatnya. Tidak tertinggal sikit pun. Tak ada kata tak buat kira weh halus ni sikitnya. Tak ada gapalah sama ada baik atau salah. Tapi semuanya dihisabnya. Jadi keadaan manusia masih lalai lagi. Wahum fi ghaflah. Mereka itu dalam kelalaian. Ramai orang lalai. Dah bulan Ramadan pun duk lalai lagi, tak khabar, tak sedar. Katanya bulan Ramadan 1 bulan untuk kita nak sediakan amalan-amalan untuk membuat dalam berat pertimbangan hisab kita nanti. Kemudian kita pergi kepada apa yang surah tu dinamakan surah Al-Anbiya, kerana dalam surah Anbiya ni ramai di kalangan para anbiya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya iaitu Allah Taala sebut siapa dia dulu mula-mulanya, iaitu Nabi Musa dan Harun, pada ayat 48. Walaqad atayna Musa wa Harun al-furqan wa diya'an wa dhikran lil muttaqin. Dan sesungguhnya kami telah memberi kepada Musa dan Nabi Musa dan Nabi Harun akan kitab Taurat yang Furqan. Jadi sama dengan kitab Quran. Quran nama juga Furqan, makna membeza antara al-haq dengan al-batil. Begitu juga kitab Taurat yang Allah Taala beri kepada Musa dan Harun. Musa Harun ni dua wadik dia. Harun ni lebih tua daripada Musa. Jadi Nabi Musa dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Harun ni jadi rasul dan jadi nabi untuk nak bantu dia, nak tolong dia. Kerja dua wadik, kerja Islam, kerja dakwah, kerja ajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala yang benar, iaitu agama tauhid. Masya-Allah. Tu payah kita nak cari dua wadik yang kerja untuk Islam. Tapi ini adalah satu contoh. Kita boleh ambil contoh. Boleh royak kata kalau kita adik, maka kita ajak kerjasama dengan kakak kita untuk kita nak jalan kewajipan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama Allah di kalangan manusia, supaya manusia kenal gapo dia agama Allah, hakikat agama Allah dan apa dia sifat-sifat agama Allah, ke mana ke agama Allah nak bawa kita pergi. Maka Allah royak di sini katanya Allah telah beri kepada Musa dan Harun kitab Taurat Al-Furqan yang membeza antara hak tak molek dan hak molek, hak uduh dengan hak comel. Wadiya'an wa dzikra lil muttaqin, dan yang menjadi cahaya yang menerangi serta yang mengandungi pengajaran. Sama juga dengan Quran. Quran itu nur, cahaya. Wa zikra. Inna nahnu nazzalna zikra. Sesungguhnya kami turunkan zikra, iaitu Quran. Sini pun zikra juga. Dia tak ada beza mana antara Nabi dengan Nabi di segi membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama menegakkan tauhid kepada Allah. Lil muttaqin, bagi orang-orang bertakwa. Itu dua orang nabi di sini, iaitu Musa dan Harun. Sebelum itu Allah Taala royak kata wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Allah, ayat ni ingat pada kita bahwasanya Allah Taala tu dia bersifat dengan adil. Segala amalan kita ditimbang dalam neraca. Maka bila ada timbangan itu adalah tanda kata adil. Supaya kita beli barang lah, beli barang sekilo, kalau buh-buh saja dalam sarung, dalam pasti, dalam bekas, dengan tidak timbang boleh ada kurang, boleh ada lebih. Tapi bila ada kilo, ada timbangan,
maka timbangan itu memberi timbangan yang adil, yang molek, kena molek, nak sekilo tu mereka orang itulah yang kurang kilo atau tambah kilo. Yaumul qiyamah, untuk menimbangkan amalan makhluk pada hari kiamat. Lah ni Tuhan tak ada timbang lagi banyak mana, besar mana, naik kilo, apa ratus kilo, apa ribu kilo, apa juta kilo. Tapi sikit lagi Tuhan letak mawazin. Kami mengadakan neraca timbangan yang adil. Masya Allah, Tuhan adil dah padahalnya, tapi nak tak sewi nampak kata Tuhan itu zalim kepada hamba-hamba dia. Lalu Tuhan kata, "Fala tuzlamu nafsun syai'a." Maka tidak ada diri siapa pun yang ternyanyu, terzalim sedikit pun tak ada. Ingat kata Tuhan tak zalim. Tu kita kena yakin bahawasanya Allah Ta'ala Maha Adil. Keadilan akan wujud di hari kiamat nanti. Walaupun di atas dunia payah nak cari keadilan. Seadil-adil atas dunia pun tidak adil. Tidak adil, tidak sama dengan keadilan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu mari kita buat amalan kita tu boleh berat dalam timbangan yang Allah Ta'ala akan timbang pada hari akhirat nanti. Tu. Walau wa in kana misqala habbatin min khardal. Walaupun dan jika amal itu seberat biji sawi, haluh lah biji sawi ni haluh ya, atau panggil atom yang duk tubai debu haluh, kita nak pegang apa payah haluh dah. Sekalipun nescaya kami akan mendatangkannya untuk ditimbang dan dihitung. Bawa juga, timbang juga. Tu. Jadi Allah Ta'ala adil lah. Kita kena ingat insya-Allah Ta'ala hak sikit baik pun insya-Allah kita akan nampak, tengok, dan kita akan mendapat keadilan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita pergi kepada Nabi pula, iaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim salah seorang Nabi yang mana Allah Ta'ala utuh kepada kaum dia. Di antara kaum dianya pak dia, ayah dia, itu termasuk mad'uwin. Mad'uwin, orang yang kena didakwah. Pia-pia ikutlah. Anak nak dakwah bapa boleh, kalau anak tu dia ada ilmu, dia betul perjalanan dia, atau bapa nak dakwah anak pun molek lagi, tak begitu, kerana bapa dia lebih tua, lebih tahu. Jadi Allah Ta'ala cerita di sini, kata walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qabl wa kunna bihi alimin. Sesungguhnya kami telah beri kepada Nabi Ibrahim itu sebelum itu jalan betul kepada tauhid. Allah tunjuk kepada Ibrahim jalan tauhid hak kena molek, tauhid hak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tauhid hak betul. Tauhid ni ada juga tak betul. Tauhid tapi syirik, capur. Tapi hak Ibrahim ni adalah hak rusyd, hak betul, jalan lurus. Lepas tu dia tu pergi dakwah ayah dia. Mula dengan ayah dulu, keluarga dulu. Macam mana iz qala li abihi wa qaumihi ma hazihi tamathil allati antum laha akifun. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya. Kaum ni masyarakat cumcun dia. Tapi dia pergi pak dia dulu. Ni tanda katanya kita ni panggil apa? Fiqhul awwaliyat. Tu fiqh. Ilmu dalam nak mentertibkan hak mana penting dulu. Maka bapa dengan masyarakat atau dengan orang lain kena mendahului pak dulu dalam memberi penerangan atau dakwah kepada pak dulu. Kerana dia tahu dah kata pak dia tu sesat. Lalu dia tanya, mahajitamasin, apakah hakikat patung-patung ini yang kamu bersungguh-sungguh memujanya? Antum laha akifun. Akifun ni makna duk apa? Duk sungguh-sungguh lah. Supaya kita i'tikaf, akafa akifun. Tak i'tikaf duduk dalam masjid kurung diri. Seolah kata pak dia tu duk kurung diri dia untuk sembah bala je. Tak ada orang lain dah.
Bala ni lah nombor satunya. Bala ni lah panggil hidup dia nya. Kalau tak ada bala ni tak hidup. Mati hidup dengan bala ni lah. Akifun. Allah, na'udzubillah. Kita minta berlindung kepada Allah daripada semua-semua yang bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pak dia jawablah. Pak dia, kaum dia, qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Mereka menjawab, kami dapati datuk nenek moyang kami selalu menyembahnya. Tak ada payah dia, alasan dia. Alasan dia muda, tu orang tua dulu. Tua dulu buat rana, maka kita tu buat sepatu lah. Tu. Kita lapis anak, lapis cucu, lapis cicit dah. Tak usah nak tinggal orang tua buat dulu. Dia tak kira lah, kena tak kira. Kira kata orang tua buat, kita buat lah. Nah, ini satu alasan yang tidak menggunakan akal fikiran. Panggil menta'tilkan. Wa di otak fikiran tu tidak berjalan, tidak musing, tidak mikir, tidak terguna fikiran. Ada kata hak ayah pak nenek kita buat dulu betul tak kira dah. Turut buta tuli ni panggil turut buta tuli ni, na'udzubillah min zalik. Tak ada turut dengan ilmu, tak ada turut dengan akal, turut dengan cara turun temurun panggil. Tu warisan saka. Lalu Nabi Ibrahim kata, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Ia berkata, ia Ibrahim tu, sungguhnya kamu dan datuk nenek kamu adalah dalam kesesatan yang nyata. Nabi Ibrahim wis lalu dah. Kerana nampak jelas-jelas kata tak betul. Sembah bala betul bilanya sembah bala. Bala bila tu sungguh. Bala tu. Bala direka, dibuat sendiri. Bagaimana nak betul? Tak boleh cakap, tak boleh dengar, tak boleh bermulut, bisu dan sebagainya. Fikir tu cukup dah. Cukup dah. Pada masa tu ya. Pada dengar ke tak dengar. Boleh cakap tak boleh cakap. Cukup lah. Dia buat gapo lagi? Tak itu. Itu Nabi Ibrahim. Maka dia berdebat banyak Nabi Ibrahim. Lepas tu Nabi Ibrahim bagaimana dia tak boleh dia tak boleh sabar tengok ayah dia ada sembah bala dan kaum dia sembah bala. Dia kata, watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Dan demi Allah aku akan jalankan rancangan terhadap bala-bala kamu tu sesudah kamu pergi tinggal berumah bala ini. Nabi Ibrahim dia racik wang pen. Bila pak dia pergi tubik pada rumah tempat sembah bala tu, dia nak pergi buat mana? Nak pergi buat sesuatu perkara kepada bala tu. Lawa sungguh dia. Tu. Lepas tu berani pula. Nabi Ibrahim sifat berani. Faja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un. Lalu ia memecahkan semua bala-bala ketul-ketul kecuali berketul-ketul. Pecah. Tokos jatuh. Keping. Tak ada jadi bala lah, tak ada berupa bala lah. Jadi berupa seperti batu-batu yang pecah. Payah nak pelekat dah. Kecuali sebuah bala mereka besar, yang besar dibiarkan. Pandai Nabi Ibrahim mikir cara nak awi orang mikir. Yang mikir awi orang mikir. Tu molek comel dia. Dia tinggal bala banyak, tinggal hak besar sekor dia. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminaz zalimin. Pak dia mari tengok keadaan lagu tu, dia kata siapa dia buat ni orang itu zalim. Zalim. Pandai dia kata zalim. Tu. Lalu pak dia tanya, dia buat ni siapa dia mai kata bala ni hingga hacul bo ni. Qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Sungguh pada mereka itu jawab kata, kami ada mendengar kata ada seorang anak muda ni
Nama dia Ibrahim. Oh, kenal molek. Jadi Nabi Ibrahim terkenal lah orang muda yang aktif panggil. Tu makna cergah dalam dakwah. Maka kita pemuda-pemuda kita mari kita jalan dakwah, tapi janganlah duk pergi kata supaya Ibrahim ni itu jadi fitnah pula. Kita dakwah dengan molek. Ud'u ila sabili rabbika bil mau'izatil hasanah bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah, ajaklah manusia kepada jalan Tuhan kamu, agama Tuhan kamu, agama Islam dengan hikmah. Dengan hikmah. Nabi Ibrahim hikmah dah pada masa tu. Hikmah menurut suasana keadaan dia pada masa tu, hikmah dah. Itu cara dia dakwah, satu cara, satu bab dakwah. Maksum dan semainan. Hak ni lah ni kita tak lewat lagu ni. Lah ni kita kena bil hikmah, dengan bijaksana. Bijaksana banyak jalan-jalan untuk bijaksana. Dakwah melalui internetnya, lainnya, gapo banyak lah ni boleh dakwah. Terutama pemuda-pemuda yang tahu teknologi baru ni. Yang ngaji Islam molek, we faham molek, ngaji Quran, ngaji hadis, ngaji apa. Kemudian dia jalankan dakwah melalui teknologi baru. Lah ni orang duk nak sangat teknologi baru ni. Dia suka orang muda-muda. Kerana satu zaman lah ni kita kena pakai sesuai dengan zaman lah ni dakwah kita insya-Allah taala. Lalu qalu fa'tu bihi ala ayunina la'allahum yashhadun. Bawa mari, kita bawa mari orang tengok, pegang dia, ikat dia. Payah tanya, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Pak dia kata, kamu kah buat? Kamu kau dah kata bala-bala kami Tuhan kami. Mengaku Tuhan dia Allah. Kerana banyak ekor lalu ni Tuhan. Bi alihatina dengan Tuhan kami. Tuhan banyak ekor ni susah. Qalu bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Nabi Ibrahim kata, "Dah, saya tak ada buat apa." Bahkan melakukan ialah bala yang besar tu. Ni boleh bohong sini, boleh bohong kerana nak dakwah. Nabi kenal kata benda yang ada sembah tu benda bohong saja. Maka Nabi Ibrahim bohong dan dia buat recap dianya, iaitu dia kata hak besar tu lah, hak tinggal, hak dia tak ada kata tu lah yang buat awi pecah kata apa ni bala-bala. Tanyalah pasaluhum, tanya haluh tu hak kena kata tu. In kanu yantiqu, kalau mereka itu sungguh-sungguh kecek boleh kecek. Ambil mana pula nak kecek mana, tapi Nabi Ibrahim pandai. Nabi pak dia tu panggil akik tangan lah Allah. Itu berkenaan Nabi Ibrahim. Lepas tu pak dia suruh bakar. Allah Ta'ala tolong Nabi Ibrahim. Qulna ya nar kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Waktu dia duk hipung kayu api nak bakar Nabi Ibrahim, maka api duk menyala. Maka Tuhan berfirman kepada api, "Hei api, kuni, jadilah engkau sejuk serta selamat sejahtera kepada Ibrahim." Allah, Masya Allah. Api yang panas tapi dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala jadi sejuk atau selamat pula dah. Kadang-kadang sejuk tak selamat, tapi dua sejuk dan selamat. Itu perkara yang panggil satu mukjizat yang Tuhan beri kepada Nabi Ibrahim. Api yang panas jadi sejuk kerana nak tolong Nabi Ibrahim, tolong orang dakwah jalan benar, tolong jalan dakwah orang yang dakwah pada tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu kan Nabi Ibrahim bakar hangus habis dalam api, tapi Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita pergi pula ada Nabi Lut. Lepas tu Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin. Pada ayat yang berapa tu?
ayat yang 71. Dan kami selamatkan dia, Nabi Ibrahim sepupunya Nabi Lut, tu tak jauh dua orang tu sepupu dia nya, ke negeri yang kami limpah berkatnya padanya untuk umat manusia, iaitu negeri Syam. Negeri Syam ni luah, masuk Syria masuk Palestin dan masuk negeri-negeri yang berjiran dengan dia. Itu negeri berkat, kerana di sana banyak nabi-nabi dilahirkan pada negeri-negeri yang disebut kata barakah allati barakna fiha lil alamin. Lepas tu pula Nabi Ishaq, Nabi Yaqub sebut juga dua orang tu jadi salihin, orang soleh, masya-Allah. Lagu mana soleh sebab apa? Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kerana kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin ikutan yang memimpin manusia ke jalan yang benar. Itu orang soleh, soleh dan muslih. Soleh dan muslih. Bila dia soleh molek, comel diri dia, terdidik dengan didikan Islam, maka dia akan lahir pula sifat muslih. Muslih makna membaiki, mengajak manusia kepada yang soleh, kepada yang baik. Kita kena didik diri kita, didik anak-anak kita menjadi soleh, muslih, orang yang baik. Lepas tu suka nak beri orang lain baik kata, bukan dah baik diri dia saja. Jadi maf'ul bih kata, jangan jadi fi'il lazim fi'il lazim ni diri dia saja comel. Dia tak kira orang lain tak comel, belaka dia lah. Ni jadi panggil dia tu larat kepada orang lain, jakit supaya corona ni. Corona ni jakit orang lain jadi sakit. Kita tak jakit pada orang lain jadi baik. Jadi baik. Kebaikan kita menjakitkan orang lain. Insya-Allah taala ini satu tuntutan daripada agama Islam kita, daripada Islam kita, supaya kita tu jadi orang yang bermanfaat kepada masyarakat dan kepada manusia. Kemudian lepas tu pula sebutkan siapa lagi? Nuh. Nabi Nuh pun sebut juga. Nuh di sini iaitu Allah Taala sebut pada ayat yang ke-70 ni, wa nuhan isnada min qabl fastajabna lahu fanajjayna wa ahlihi minal karbil azim. Sebutlah kejadian Nabi Nuh ketika ia mengajak kami, mengajak kepada kami, daripada Allah Taala lah. Sebelum Nabi tersebut itu, lalu kami perkenankan doanya serta kami selamat dia dan pengikut-pengikutnya dari kesusahan yang besar. Kesusahan besar ni iaitu apa? Allah Taala turun azab dengan air buah banjir yang besar bagi orang yang deraka dan menetai Nabi Nuh AS. Maka dia dan keluarga dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Daud pula dah, itu kena anbiya ni, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dua anak juga. Sebutlah peristiwa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ketika mereka berdua menghukum mengenai tanaman-tanaman semasa ia dirosakkan oleh kambing kaumnya pada waktu malam. Jadi dia jadi hakim, di qadi. Ayat qadi ni boleh, ayat ni boleh menjadi sebagai contoh tauladan pengajaran kepada orang nak jadi qadi. Bagaimana dua orang itu tu dia khaksing, dia khaksing putuskan hukum atas atas yang berlaku di kalangan orang masyarakat, di mana kambing tu masuk kebun orang. Maka lagu mana dia nak putuskan adakah kebun tu kambing tu kena beri kepada tuan kebun ke atau kena bayar dan sebagainya. Fahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Dua-dua orang itu Tuhan faham hukum. Allah Taala kuasa lebih tepat bagi masalah tu. Wi kena molek, wi khaksing molek, kena molek. Wasakharna ma Daud jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Dan Allah Taala tu masing-masing dua orang itu kami beri hikmat, kebijaksanaan dan ilmu yang banyak-banyak, dan kami mudahkan gunung ganan dan unggas memujikan, burung-burung memujikan kami bersama-sama dengan Nabi Daud. Tasbih
bukit tasbih dan burung pun tasbih, kerana Tuhan wi mudah. Wi jadi kata bukit walau keras batu-batu tapi dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga burung tak apa dia hidup nah, ya tubai lagi mari bukit ni tak ada tubai, duk cakung itu dah, duk jaga wi bumi wi kukuh, jangan wi retak bumi, jangan pecah bumi. Juga tasbih kepada Allah taala. Kemudian kita tengok Nabi Sulaiman pula, dia ada satu yang tuhawi keistimewaan yang tak beri pada orang lain, iaitu wali Sulaiman ar-rih. Wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in alimin. Kami memudahkan bagi Nabi Sulaiman angin yang kencang bertiup, tiupannya bertiup menurut kehendaknya ke negeri yang kami limpah barakahnya. Ikut ini suruh pergi ke mana pergi angin itu, masya-Allah. Sang angin boleh, dia perintah angin boleh. Lepas tu pula wa minasyayatin man yarusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik wa kunna lahum hafizin. Dan kami mudahkan sebahagian daripada syaitan. Syaitan asal musuh pada manusia, aduwwum mubin, musuh sangat jelas nyata kepada manusia. Tapi Allah Ta'ala mudah kepada Nabi Sulaiman, yang mana syaitan setengah dia tu menyelai baginya, bagi Nabi Sulaiman, serta melakukan kerja-kerja lain daripada itu. Boleh buat kerja apa boleh dengan perintah daripada Sulaiman. Ini satu mukjizat, satu mukjizat yang mana Allah Ta'ala guna syaitan untuk khidmat kepada Sulaiman, Nabi Sulaiman. Mari pula pada Ayub. Allahu Akbar, satu nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan uji yang sangat berat. Dia tanggung dengan sabar. Maka orang-orang yang diuji oleh Allah dengan sakit, syafahumullah, maka marilah ambil pengajaran pada Nabi Ayub. Wa ayyuba isnada rabbahu anni massaniya durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah peristiwa kejadian Nabi Ayub ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya, minta pada Tuhan. Pada awal yang malu nak ayat Tuhan kerana kesakitan dia, tapi kerana dia kenal molek Tuhan, dialah yang boleh menolong, Tuhanlah boleh menghilang, menyembuhkan penyakitnya. Lalu dia kata, sesungguhnya aku ditipu penyakit. Tuhan tahu dah, tapi hamba ni kena mengadu ayat. Ayat. Supaya kita lah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau tu maha maaf. Tuhan tahu dah kata kita berdosa. Tapi kita tunjuk kata kita ni orang berdosa pada Allah. Minta kasih belah pada Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Ayub lah, wa anta arhamur rahimin. Sedangkan engkau sahaja yang lebih mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani. Tak ada dah orang kasih belah pada kita setara mana pun, maka Allah lebih kasih belah lagi. Allah. Fastajabna lahu. Ini doa mustajab. Doa mustajab. Sebenarnya tak ada doa sekali, tapi dia puji Tuhan. Puji ini satu doa juga kalau kita kira mari. Wa anta arhamur rahimin. Dalil kata puji Tuhan tu masuk dalam doa juga. Fastajabna lahu, lalu kami perkenankan permohonannya. Minta. Dia tak ada ayat kata, ya Tuhanku sembuhkanlah penyakitku ni, ya Allah hilanglah penyakit aku ni. Tak ada ayat katanya wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, kami sakit dalam kesakitan, engkau tu maha pengampun, maha mengasihani. Tu tak ada banyak, tapi Tuhan terima selalulah. Ini doa yang paling mustajab, paling mustajab. Sebab tu bila kita berdoa kena bohlah. Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Bos semua tu.
Quran ni, Quran ya, dan doa puji daripada seorang nabi yang diuji dengan sakit teruk. Sakit dia teruk, sakit kulit, pasal kulit. Tu pecah kulit. Kalau orang tengok wasa apa hina lah. Wasa hina. Tak patutlah berlaku pada nabi, tapi Allah Taala dia kuasa, dia uji macam-macam uji ya kepada nabi dia. Nabi kita uji dengan gitu, nabi lain uji dengan gitu, macam-macam. Fakasamna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil 'abidin. Lalu kami hapuskan penyakitnya. Tak ada lah penyakit yang ditimpa, yang menimpanya, serta kami kurniakan kepadanya keluarganya. Keluarga dia hak tak masuk dekat pada dia kerana apa ni? Kena jeleknya penyakit dia, kena teruk penyakit dia tu. Tapi Tuhan atas mari pula. Kemudian Tuhan sebut wa Ismail wa Idris wa Zulkifli kullun minas sabirin, dua orang, tiga orang nabi pula, Ismail, Idris, lepas tu Zulkifli. Mari kita pula pergi kepada surah lepas ada surah Anbiya ni, iaitu suratul Al-Hajj. Masya-Allah. Suratul Hajj, surah rukun Islam lah. Haji ni salah satu rukun Islam. Tu yang besar, bukan kecil, besar juga. Sebab dia pasang nak buat haji ni tak lewat line, kena buat di Mekah saja. Nak buat tempat kita tak boleh, di cawak kita tak boleh, walau nak bina Kaabah, nak tawaf, nak buat apa nak buat pada Arafah sekalipun tak jadi haji. Kalau molek comel luah pada sekalipun, Kaabah apa bersinar bana buat pada emas sekalipun, kalau kita mari tawaf di tempat kita ni bukan haji dah. Ya kena kena pergi kepada man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah atas manusia berkewajipan pergi buat haji di baitillah bagi orang yang kuasa. Orang tak kuasa tak apa. Orang kuasa, orang tak kuasa tak sedek kaca, siapa ada bergadap jual, siapa ada buat tak makan kerana buat haji, tak sah, tak siapa tangga tu, makan minumlah, nafkahlah atas diri dan atas orang-orang yang kita wajib nafkah pada dia. Lebih daripada tu barulah kita guna untuk buat kerja rukun Islam, iaitu rukun haji. Allah Taala suratul haji ni ia ada sebanyak 78 ayat semua. Dan dia surah haji ni ada dua sejadah semua. Sujud sejadah dua. Ya tak serupa dengan surah-surah lain. Surah lain tu satu sejadah, balik dia ada sujud sejadah tu, ayat sujud sejadah. Tapi suratul haji dua kali semua. Tu dua kali semua dah. Dah adalah tu email lebih tahu bila dia baca suratul hajj maka dia tu sujud sejadah. Mula dengan ajak manusia supaya takwa kepada Allah. Takut pada Allah. Sebab apanya? Sebab Tuhan satu kejadian yang akan berlaku pada manusia nanti. Kita ni learning tak ada wasa gapo kata nak berlaku masa depan pada kita. Sebab kita wasa lambat lagi, iaitu hari kiamat. Tapi Allah jaga bela-bela dah. Tu. Sebab Quran ni dia kekal sampai kiamat. Kalau tak ada kiamat dengan kita, anak cucu kita, cicit kita, dia kenalah waris-waris kita dengan hari kiamat dengan dia. Keturunan ke bawah setara mana pun dia akan dengan hari kiamat. Walaupun kita tak ada, tapi mati tu merupakan suatu kiamat dah. Bila kita mati tu makna tanda kata kiamat dah kita. Sebab bila kiamat ni makna Allah Ta'ala dia nak semua manusia tu pergi kepada satu rabuk dia, satu aturan dia lain pula yang mengikut dia janji katanya, kamu atas dunia ni untuk amal. Dan kamu di hari kiamat nanti untuk dihisap, tak ada amal. Tu.
Hari ni amal bila hisabin, amalan dengan tidak hisab lagi. Dan sikit lagi pula kita hisabun bila amalin, hisab dengan tidak ada amalan lain dah. Tak boleh nak buat dah, tak boleh nak kai, nak baki, nak otong semula, tak boleh dah. Tu. Maka Allah panggil ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzatas saati syai'un azim. Allah, kau dengar ayat ni kita wiwasa kata diri bulu roma kerana gerun kepada hari kiamat. Wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya gempa hari kiamat itu suatu perkara yang sangat besar. Gegaran. Nah, gempa. Lah ni kita dah dengar ada gempa bumi atas dunia ni. Bukit api pecah. Tsunami dalam laut, wasapa takut gerung dah tengok. Mari dengan air, kadang-kadang angin ribut, kadang ada gempa bumi. Sekaligus mari siapa 7 rita, maka Allah dia rumah utuh hancur, orang tergelar dalam rumah, tindih di batu-batu, di kayu-kayu, cari dia pula dalam timbungan ke apa, kayu-kayu daripada rumah tu, makan masa banyak ni. Hak ni hak sungguh, hak atas dunia ni sebagai sampel, sebagai contoh saja. Sikit satu juzuk saja. Ittaqu rabbakum inna zalatas saati syai'un azim. Sungguhnya gempa hari kiamat itu sangat besar. Bagaimana tak besar? Cuba tengok yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azaballahi syadid. Allahu akbar. Pada hari itu kamu melihat kejadian yang menakutkan. Tiap-tiap ibu yang menyusu akan lupa anaknya yang disusu. Ibu duk susu anak bila mai kiamat lupa dah. Duk mana anak, tahu mana. Takut tinggal anak. Anak pun duk tiak tak peduli dah. Anak duk lapar nak minum susu pun tak peduli dah. Kerana duk buat kira dengan diri sendiri. Lagu mana nak selamat pada hari kiamat. Tu, anak suku, mak suku. Wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha, dan tiap-tiap perempuan yang mengandung akan gugurkan anak di kandungnya. Gugur, buat dia digugur. Nak anak lalawi gugur, tak ada siapa tok bidan dah. Tak ada siapa nak belah nak gapo nak anak di hospital gapo tak ada. Dulu lagi sebab apa? Sebab gerung, takut, ngerinya, dahsyatnya. Lepas tu pula tengok manusia mabuk, kaya. Padahal tak ada minum arak sekali. Wa ma hum bisukara, sebenarnya tidak kaya tapi jadi kaya. Allah takut dah jadi kaya, mabuk. Walakin azaballahi syadid. Dan sebenarnya azab Allah tu amatlah berat dan ngeri. Jadi Tuhan suruh takut gempa hari kiamat ni, tujuannya nak kita takut azab Allah Subhanahu wa taala. Mari kita takut azab Allah dan kita sediakan amalan-amalan soleh, dengan kita kukuhkan iman kita berakhlak baik mulia, serta kita ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan kewajipan kita, amalan kita wiselarah dengan amalan yang diajar oleh agama Islam kita. Sama ada daripada Al-Quran, sama ada daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah bekal kita untuk menghadapi zalzalah as-saah, hari gempa pada hari kiamat, dan pula untuk menghadapi azab Allah syadid, azab Allah yang sangat teruk. Lepas tu sebut suratul haji kerana ada dalam ayat ni sebut tentang haji. Allah Ta'ala dia apa? Dia panggil suruh Nabi Ibrahim tu perakat i'la wa azim finna, serulah umat manusia untuk mengerja bil hajj, untuk kerja haji. Lepas tu seru sudah, kalau apa siapa tak siapa, akulah untuk menyampai pada manusia. Bila begitu ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amik, mereka akan datang ke rumah Tuhan kamu dengan berjalan kaki. Ada jalan kaki hak zaman dulu lah.
Sambil ni bagi berkenderaan kapal tubel pada biasa banyak kenya kapal air tak ada dah lah ni dah. Dan dengan kenderaan yang berjenis unta yang kurus sebab apa? Sebab perjalanan jauh, musafir di padang pasir zaman dulu, jadi tak ada nak pergi makan kepada unta hingga kurus. Tawaduk, apa panggil, nak buat haji kena tawaduk, tunduk kepada Allah yang Maha Esa, tauhid kepada Allah. Liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa atimul ya ba'isal faqir. Supaya mereka dapat menyaksi. Ini tujuan yashhadu manafi'a lahum. Satu, untuk menyaksi perkara yang boleh faedah. Di Mekah ni boleh tengok banyak perkara. Faedah pertama faedah tauhid. Kerana buat haji ni dia talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Pakat-pakat pergi kepada Baitullah, tawahnya, semayanya, menghadap kepada Baitullah, itu semua tu tanda syiar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya untuk menyebutkan nama Allah pada hari-hari yang ditetapkan untuk mengerjakan haji di atas tu hewan, binatang-binatang ternak. Banyak lagi ayat-ayat yang kita boleh ambil pengajaran daripada suratul haji, tapi sayangnya masa tidak mengizinkan kepada kita. Insya-Allah lain kali pula kita akan menatapi dan mentadabbur ayat-ayat dalam suratul Hajj insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri lillahi innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.